Selepas daripada Mahdi, di antara tanda-tanda yang awal munculnya yang besar juga, iaitulah kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal. Jadi Dajjal ni serentak. Bila mari Mahdi, tak lama berlaku munculnya Dajjal. Dajjal mari dengan fitnah-fitnah dia yang cukup dahsyat. Dia telah mengembara ke timur dengan ke barat, mana-mana pun boleh pergi. Cerita Dajjal ni panjang. Kita nak potong terus kepada apa ni? Kisah Nabi Isa AS. Tapi tak boleh sebab Dajjal ni akan lalu di situ. Dajjal yang dia tak boleh masuk di mana? Semua tempat dia boleh pergi kecuali di mana? Di Makkah dan Al-Madinah. Dajjal tak boleh masuk Makkah dengan Madinah. Maka sentiasalah kita para jemaah sekalian minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada fitnah Dajjal. Tengah Dajjal duduk mengamuk, duduk sibuk-sibuk, dia pergi sana sini, sampai di Mekah, tak boleh masuk. Sampai di Madinah, tak boleh masuk. Nabi sebut Al-Aqabil Madinah. Pintu masuk Madinah ni, semua telah dijaga oleh malaikat. Bila Dajjal mari, dia naik atas bukit dekat Madinah tu, dia goncang bumi. Kedeguk goncang. Pada waktu itu, orang yang beriman, semua akan lari ke mana? Ke Masjid Nabi SAW. Orang-orang yang hatinya berpenyakit, walaupun duduk di Madinah, mereka ni akan lari pergi ikut Dajjal. Na'udzubillah. Ni yang kita takut, kan? Yang kita takut hari ni, walaupun duduk di Mekah, walaupun duduk di Madinah, memang tak boleh masuk Dajjal di kawasan itu, tetapi mereka pula lari pergi ikut siapa? Ikut Dajjal. Wal'iyazubillah. Dajjal ni terkenal dengan nama Al-Masih Ad-Dajjal. Para penonton sekalian, kita kadang-kadang keliru. Orang kata, kenapa Nabi Isa nama Al-Masih? Dan Dajjal juga dikenal dengan nama Al-Masih Ad-Dajjal. Lish? Kenapa? Maka di sini para ulama mengatakan sebab Masih Ad-Dajjal, mana masaha. Sebelah mata dia tu tak ada. Bukan tak ada, ada timbul gitu. Mana tak berfungsi mata dia tu. Ni ada orang kata mata Dajjal mata sebutir tak atas ni. La. Dua mata, cuma mata sebelah tu tak jadi. Itu dia panggil. Maka dia panggil a'war. Dia tengok dengan mata sebelah. Adapun Nabi Isa Al-Masih Al-Isa bin Maryam, Nabi Isa ni Al-Masih makna dia juga boleh Allah Taala bagi mukjizat pada dia, orang sakit dia sapu dengan tangan dia, masaha sembuh. Orang buta jelek. Bahkan orang mati pun boleh dia pergi gerak suruh bangun. Itu di antara mukjizat yang Allah Taala beri kepada Nabi Isa AS. Maka Dajjal duk mengamuk. Bila mengamuk, dengan fitnah-fitnah dia yang banyak, ketika itulah Nabi Isa AS turun dari langit. Turunnya Nabi Isa AS merupakan satu perkara yang pasti. Jadi kita orang beriman hari ini, alhamdulillah, kita yakin, kita percaya bahawa Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit dan dia tidak mati dan abadan sama sekali dia tidak disalib. Manakala ada orang mengaku Nabi Isa disalib, maka itu ajaran yang salah, menyeleweng, sesat daripada apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Maka kepahaman kita, keyakinan kita bahawa Nabi Isa AS, Allah Ta'ala sebut, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim.
Sesungguhnya dia, yakni Nabi Isa alaihissalam adalah menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Sebab tu ada setengah qiraat dia kata wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Ilmu itu makna pengetahuan tentang kiamat. Tapi kalau bacaan kata la'alamun dengan baris ain baris atas, makna dia sendiri menjadi tanda kiamat. Maknanya turunnya Nabi Isa bermakna kiamat sudah hampir. Sudah hampir. Ayat ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Itu keyakinan kita. Dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab, puak-puak Nasara, melainkan mereka akan kembali beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Maknanya, mereka ayat ini surah An-Nisa 159, ini merupakan dalil bahawa Nabi Isa belum wafat, baginda akan turun ke bumi menjalani kehidupan, kemudian barulah dia wafat. Di antara tanda-tanda Nabi Isa masih hidup, surah Ali Imran ayat 46, Allah sebut, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan Nabi Isa berbicara, berkata-kata kepada orang ramai semasa kecilnya. Nabi Isa bercakap bila? Waktu dia kecil. Ingat, waktu dia baby, mak dia, Sayyidah Maryam dukung dia balik kan. Hei, orang kampung dia marah, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu telah bawa cerita yang memalukan keluarga. Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku tak bercakap, aku tak bercakap. Dia tunjuk anak dia. Hai, Maryam, apa kamu ni nak bercakap dengan baby? Bercakap dengan budak-budak pula mu ni. Pelik-pelik Maryam ni. Ketika itu, Isa berpaling, dia kata, inni Abdullah. Sudah. Boleh dia bercakap. Terkejut habis orang. Puak-puak ni, tadi dia marah. Dia kata, Isa anak tak baik kan? Bila dengar budak ni bercakap, bertukar daripada Abdullah, dia pergi tukar kepada inni ibnullah, aku anak Tuhan. Punah habis dunia. Sampai hari ini pun, lagu itulah pegangan mereka. Fil mahdi wa kahla. Ini ayat ni menyebut, ayat surah Ali Imran ayat 46 ini menyebut wa kahlan. Dan juga dia akan bercakap ketika tua nanti. Ketika sudah dewasa, makna dan dia ada kalangan orang-orang yang soleh. Percakapan Nabi Isa ketika baginda masih dalam buayan merupakan suatu perkara luar biasa. Tetapi apakah pula keajaiban apabila baginda bercakap ketika dewasa nanti? Jawapannya, dalam ayat ni Tuhan kata, Isa akan bercakap pula bila dia dewasa nanti. Kita kata, apa yang jadi masalahnya? Kan? Biasa orang tua bercakap. Jawapannya, perkara ini berlaku apabila baginda Isa turun dari langit selepas baginda diangkat ke sana selama ribuan tahun dulu. Tahun ni sudah berapa tahun? Sekarang ni kita berada di 2020. 2020 bermakna umur Nabi Isa 2020 ini iaitulah tahun kelahiran, dipanggil Al-Masih, Miladil Masih. Miladi maknanya tahun kelahiran Nabi Isa. Kita kena faham. Sebab tu Sayyidina Umar, dia tak nak guna tahun tu, dia nak guna Hijri. Maka Sayyidina Umar telah tarikhkan bagi umat ini tarikh permulaan daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi Isa sudah 2020 tahun kelahiran dia. Dan waktu dia diangkat ke langit, waktu dia umur dia masih muda. Sebagaimana kata di ulama tafsir dan juga ulama sirah, yang mengatakan nabi-nabi, kebanyakan majoriti mereka dibangkitkan ketika umur 40 tahun. Kecuali Isa. Isa waktu diangkat ke langit, umur dia baru 30 lebih. Kan? Dia akan turun dengan umur yang sama. Masya Allah. Ketika baginda langit, usia baginda tidak bertambah. Ingat ni. Maknanya waktu dia di langit esok,
umur dia tidak bertambah. Dia turun dengan rupa umur yang sama. Dan insya-Allah kita juga umur tidak bertambah bila kita masuk dalam syurga nanti, insya-Allah umur kita sama. Timbul pula masalah. Kenapa? Tuan-tuan tengoklah dalam siri-siri tafsir saya. Kalau tidak habis cerita di sini, cerita Nabi Isa panjang lagi, waktu kita sangat terhad. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalam Quran kata, inni aku mutawaffika, dengan mana muafatkan kamu. Pas satu orang setengah orang kata, mati dah Isa. La. Mutawaffi di sini dengan makna diberi tidur. Bukan mati besar, mati kecil. Baiklah. Tanda untuk maklumat para pelajar, jumlah hadis marfu' yang menyebut tentang turunnya Isa adalah sebanyak 86 hadis. Manakala jumlah hadis yang tidak mencapai taraf marfu' adalah sebanyak 36 hadis, menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 121 buah hadis. Sebahagian daripada hadis ini telah pun disebutkan pada bahagian lalu dalam kitab inilah. Dan oleh itu ramai para ulama menyatakan dengan jelas bahawa hadis tentang turunnya Nabi Isa adalah mutawatir. Mutawatir. Di antara yang menyebut demikian iaitu Syekh Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Atiyah, Al-Syaukani dan lain-lain. Di antara hadis tentang yang menyebut tentang Nabi Isa, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yada'u al-jizyah wa yafidu al-mal hatta la yaqbalu ahadun hatta takun as-sajdatul wahidatu khairan min ad-dunya wa ma fiha thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa in min ahli al-kitab illa la yu'minan nabiy qabla mautih wa yaumal qiyamati yakun alaihim syahida. Maksud dia daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, Nabi bersumpah, hampir tiba masanya Al-Masih putra Maryam akan turun kepada kamu untuk menjadi pemerintah yang adil. Zaman Nabi dulu 1400 tahun Nabi kata hampir turun dah. Tak pelik. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut tentang asyratus saah, Nabi kata bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Aku dibangkitkan dengan kiamat sudah begini. Maknanya tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Aku kiamat. Maknanya tua Nabi Isa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tengok sekarang ni 2020. Kan? Maknanya tahun 570. Tahun gajah. 500 tahun lebih tua Nabi Isa. Nabi kata apa? Sudah hampir tiba masanya Al-Masih putra Maryam akan turun kepada kamu untuk menjadi pemerintah yang adil. Di antara agenda dia mengembalikan manusia ini kepada tauhid, menghancurkan salib. Semua salib atas dia Nabi Isa kata hancurkan, karut semua tu. Membunuh khinzir. Khinzir kena bunuh dia. Menghapuskan jizyah. Mana jizyah ni cukai kepala kat atas orang-orang yang bukan Islam. Harta melimpah ruah, kaya raya pada ketika itu. Sehingga kan sekali sujud pada ketika itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mana payahlah orang nak sujud ni. Kan? Kemudian Abu Hurairah baca ayat yang telah kita baca tadi. Alhamdulillah. Di antara suasana masyarakat ketika turunnya Nabi Isa, iaitulah hilangnya segala permusuhan pada zaman Al-Masih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman lan falyaksiranna as-salib. Kita ambil yang ujung ya. Wala tutrakanna al-qilasu fala yus'a 'alaiha wala tazhabanna asy-syahna'u wat-tabaghudu wat-tahasudu wal yad'uwanna ilal mali fala yaqbaluhu ahadun. Tengok suasana ni. Bila mari Nabi Isa, dia merintah dengan adil, pada waktu itu hilanglah asyahna, segala permusuhan. Tabaghut, benci membenci tak ada lagi.
tahasud, hasad-hasad tu dah tidak ada lagi. Jadi puak-puak hasad, puak-puak dengki, puak-puak duk berebut harta, duk berebut takhta, berebut kursi ini sudah tidak ada. Dan dipanggil orang, mari ambil harta. Pusat zakat panggil nak bagi harta, fala yaqbaluhu ahadun. Tak ada siapa nak terima dah. Masya Allah, tabarakallah, ketika itu harta sudah menjadi kaya. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Baik. Ketika Nabi Isa turun, bila zaman Imam Mahdi. Dalam hadis, Nabi kata, Kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu ketika putera Maryam, Sayyidina Isa turun kepada kamu dan pemimpin kamu berada dalam kalangan kamu. Pemimpin kamu berada dalam kalangan kamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka majoriti ulama mengatakan bahawa pemimpin orang Muslim pada masa itu iaitulah Imam Mahdi. Maknanya Nabi Isa akan bertemu dengan siapa? Dengan Imam Mahdi ketika itu.